Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis, pada yang dihormati tuan pengerusi masjid Fastabiqul Khairat. Bagus nama masjid ni, bagi semangat kat kita. Cepat-cepat buat kebaikan, jangan duduk tangguh-tangguh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Seluruh ahli kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT. Tuan-tuan okey ke malam ni? Betul-betul okey ni? InsyaAllah. Tuan-tuan tak okey, saya pun tak okey. Tuan-tuan okey, saya okey. Dia kita pergi ceramah ni, kita tengok orang okey tak okey kan? Kita duduk depan, kita tengok muka orang. Kadang dia time dia tak okey tu, dia bad mood apa tak tahu. Buat lawak api lah macam mana pun muka duk macam tu. Jam pun kan. Tapi kalau dia okey tu nampak ada respon sikit. Okey lah. InsyaAllah tu yang tanya dulu okey ke tak okey. Kalau tak okey kita berhenti awal sikit. Kan? Yang paling penting makan ada lepas lagi. Sedap kan? Masak lemak ayam. Oh, saya dah makan dah. Amak siap-siap. Saya gitu nak makan insyaAllah. Itu pun tuan-tuan, bila kita duduk dalam majlis ilmu dia pun perlu kepada mujahadah. Tuan-tuan ingat senang nak mai daripada rumah kita. Tadi kerja dia. Kerja daripada pagi tadi keluar kan. Ni subhanallah, balik ada yang tak balik rumah. Mai terus ni, sana semua mai. Ada yang balik rumah tu kelam kabut, mandi apa semua. Lepas tu lagi Sallallahu Muhammad siap-siap, abang nak pergi mana ni? Saya nak pergi masjid, ada ceramah malam ni. Dia kata, lah tu lah baru je nak ajak abang pergi makan. Oh, dia jam oh. Tuan-tuan, Allah sebab jam oh, jangan main-main. Anak-anak pula ayah je nak tengok ni M.Dok kilau. Mak kilau. Faham ni? Dia pun Allah SWT mula waktu ni dia perlu kepada mujahadah. Sebab Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jihad yang kita nak bincang malam ni bukan semata keluar pergi perang. Bukan semata-mata keluar pergi perang. Sebab ada ayat yang Allah turunkan kepada Nabi SAW yang surah ini surah Makkiyah.
Surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni maksud apa? Surah Makkiyah ialah ayat yang turun pada Nabi SAW masih berada di kota Makkah, belum lagi hijrah. Selepas Nabi hijrah, ayat turun, nama dia surah Madaniyah. Ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang turun selepas Nabi hijrah. Walaupun ayat turun waktu Nabi SAW duduk di luar Madinah, Nabi pi musafir, bahkan Nabi SAW pi kota Mekah, tapi ayat tu tetap dia panggil surah Madaniyah ataupun ayat-ayat Madaniyah sebab dia turun selepas hijrah. Bilakah perintah jihad, perintah perang kepada para sahabat berlaku? Perintah perang berlaku selepas hijrah. Maksudnya sepatutnya ayat jihad hanya turun selepas hijrah, dan ayat-ayat jihad patutnya duduk pada surah, pada ayat-ayat Madaniyah sahaja. Tetapi dalam Al-Quran ada ayat jihad yang turun waktu Nabi SAW masih berada di kota Mekah, walhal pada ketika tersebut masih belum ada perintah keluar berjihad, berperang di jalan Allah. Sebab tu nak sebut bahawa ini mendefinisikan jihad itu bukan semata-mata keluar perang. Jihad punya banyak. Sebab maksud jihad itu sendiri, tuan-tuan, jahada, jim, ha dan dal itu, subhanallah, bermaksud menghadapi kesusahan dan mengerahkan tenaga. Menghadapi kesusahan dan mengerahkan tenaga. Macam kita nak mai kuliah malam ni, jihad nak? Jihad lah ni. Bukan senang nak keluar rumah. Ni time ni, tuan-tuan, ni time ni best ni. Dia panggil prime time. Waktu ni prime time. Waktu yang kalau letak apa cerita pun start daripada 7.30 mesti meletup. Tuan-tuan, tanyalah Ustaz TV3, salih alaihi wasallam, TV9. Satu-satunya program agama yang bersiaran 2 jam direct. Tuan-tuan, dan ditayangkan 2 channel serentak. Mana ada program TV yang channel yang tayang 2 channel serentak, melainkan tanyalah Ustaz. TV3 tayang, TV9 tayang. Disebabkan TV3 tu ada program lain, selepas tu terpaksa berhenti pukul 8 pagi, sambung pula dengan TV9 sampai pukul 8.30 pagi, daripada pukul 6.30 pagi. Nak beritahu kata popularnya tanyalah Ustaz TV3, tapi viewer dia, tuan-tuan, 400,000, 500,000 orang tengok. 400,000 kita pun tak tengok kadang-kadang. Tuan-tuan tahu tak, drama TV pukul 7.30 malam, tahu? Drama Melayu 7.30 malam. Yang tengok tanyalah Ustaz, rasa-rasa orang apa? Rasa-rasalah orang apa? Orang Melayu lah, takkan orang ni nak tengok kan? Kan? Kalau ada celah-celah seorang dua orang bukan Islam tengok tu, kira bonus lah. Betul kan? Salih Muhammad, tuan-tuan. Drama Melayu pukul 7.30 malam sebelum daripada berita. Tuan-tuan tahu tak berapa view dia? Berapa view dia? View dia, tuan-tuan, mencecah. Tak banyak, kurang sikit daripada TV, daripada Tanya Ustaz. Apa? 12 juta. 12 juta. Yang main masjid 12 orang. Siapa tengok? Tuan-tuan, agak siapa yang tengok tu? Pukul 7.30 pagi drama Melayu. Siapa? Pukul 7.30 malam drama Melayu. Siapa tengok? Siapa tengok? Orang Melayu lah. Maghrib masuk berapa? Waktu tu lah. Yang semayang maghribnya lagu mana? Agak-agaklah 12 juta yang tengok drama Melayu waktu tu, agak-agak duduk dah 5 minit sebelum azan untuk berzikir. Agak-agak tunggu maghrib lagi, lepas maghrib agak-agak standby dah sekejap untuk nak semayang qabliyah yang Nabi SAW sebut. Kalau buatlah Nabi SAW. Siapa nak buatlah. Agak-agak nak buat dah. Agak-agak nak pergi tak semayang berjemaah di masjid yang dapat pahala 27 kali ganda setiap langkah. Allah bagi satu pahala, Allah angkat satu darjat, Allah padam satu dosa. Yang duduk dalam masjid Allah kira sebagai i'tiqaf, malaikat duduk minta ampun dekat dia, Allah ampunkan dosa dia. Faham tak ni?
Lepas daripada duduk agak-agak nak duduk dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ayat kursi, amanah Rasul 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah yang disunat kepada kita untuk baca malam-malam lepas maghrib baca. Nak tasbih subhanallah, takbir, tahlil, tahmid 33 kali yang Nabi SAW kata Allah akan ampunkan dosanya walau sebanyak buih di lautan. Agak-agak nak doa dah malam waktu maghrib ni, doa yang kritikal yang kita nak minta supaya Allah selamatkan kita sebanyak. Lepas tu nak bangun pula semayang ba'diyah maghrib. Lepas tu nak semayang pula sunat Salih Asy Muhammad Awabin. Agak-agak nak buat dah. Faham ke tak faham soalan saya tu? Nak buat, kalau dia buat semua tu habis cerita dia. Tak tengok lah. Berapa juta? Paling tidak kita hilang 12 juta orang yang buat benda tu. Pasal apa? Pasal prime time. Tuan-tuan buat program pukul 7.30 pagi, pukul 6.30 pagi nak cari sponsor, nak cari orang yang iklan murah. Mai iklan dan pukul 8 malam ni. Waktu berita yang mai 7.30. Mai 2 minit saja tuan-tuan sekalian yang masuk berita tu tuan-tuan Salih Asy Muhammad berapa? 40 kalau tak salah saya. 40,000. Nah, pasal apa? Prime time. Waktu ni orang duduk di rumah. Waktu ni orang tengok TV, orang bersantai bersama dengan ahli keluarga, orang makan malam bersama ahli keluarga. Kita pilih mai duduk masjid. Kita pilih nak keluar daripada sedap tu, yang seronok tu, nak keluar tu, dia perlu kepada mujahadah, jihad. Itulah kita ni dipanggil mujahidin, orang yang berjihad. Sebab apa? Bermujahadah. Nak keluar daripada keseronokan dunia waktu ni untuk duduk dalam rumah Allah, mai semayang jemaah, mai duduk dalam majlis ilmu. Dapat apa? Dapat apa? Balik lagi isteri komplain, abang tu pergi masjid ya. Balik dah lah kerja sehari-hari tak duduk di rumah. Balik kerja pergi duduk masjid pula. Sampai rumah dah pukul 10. Anak ni apa semua ni. Saya lah nak buat semua. Saya lah nak iron baju. Saya lah nak tu. Saya lah nak ni. Coba abang buat sama. Sampai bila nak letiak isteri dah. Ya Allah, anak pula mah jangan-janganlah nak tengok muka ayah. Mailah duduk waktu-waktu maghrib ni lah kita duduk sama-sama, tengok TV sama-sama, buat ada quality time bersama dengan family. Tuan-tuan dengar saya duduk cakap ni, esok tak main masjid dah. Oh betul juga Ustaz Gaya. Tuan-tuan, jadi maksudnya kita ni spesies rare. Spesies rare. Dia buat kajian di Malaysia ni, orang yang pergi masjid tu 4 ke 5% aja. Orang yang main masjid 4 ke 5% daripada total population yang duduk tempat tu. Yang duduk ramai ni, masjid mana pun 4 ke 5% aja. Ada setengah masjid dia ramai, population dia ramai, orang duduk situ ramai. Ataupun orang luar mai kat situ sebab ada program-program majlis-majlis agama yang hebat. Setuju tak dengan saya tuan? Mereka buat kajian macam tu. Baru ni timbalan menteri agama kita buat statement dalam dia punya speech dia, ditulis dalam dia punya tu 4 ke 5% saja orang pergi masjid. Ada saya semua. Siapa? Pasal tak ramai orang mampu untuk berjihad. Jihad untuk cari, untuk dekatkan diri dia kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Kasani mengatakan jihad pada uruf syarak digunakan pada mengerah sepenuh kemampuan untuk berjalan di jalan Allah, untuk berjuang di jalan Allah dengan nyawa, harta, lisan dan lain-lainnya. Boleh jadi dengan nyawa, boleh dengan harta, boleh jadi dengan perkataan kita pun berjihad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Sebagian fuqaha seperti Ibnu Al-Arafah, Ibnu Hajar, Al-Buhuti mentakrifkan jihad dengan maksud perang. Ini bermakna ada dua takrifan jihad, satu jihad am, satu jihad khas. Jihad am meliputi semua jenis jihad, harta, nyawa, lisan, masa, tenaga, apa saja. Yang kedua bermaksud perang musuh. Kita sebut tadi macam mana yang boleh maksud kata jihad ini bukan semata-mata dalam perang kepada musuh. Sallallahu alaihi wasallam, sebab adanya ayat yang turun pada Nabi waktu Nabi SAW masih berada di Mekah. Nama dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ayat Makkiyah. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah kamu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mengikuti orang-orang kafir dan berjuanglah dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wajahidhum bihi, perkataan itu merujuk kepada jihad atau berjuang dengan Al-Quran, yakni berjuang untuk berdakwah kepada mereka tanpa menggunakan kekerasan. Dalam surah Al-Ankabut ayat ke-6 Allah berfirman, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi, innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin." Dan sesiapa yang berjihad menegakkan Islam, maka sesungguhnya dia hanyalah berjihad untuk kebaikan dirinya. Sesungguhnya Allah Maha Kaya daripada sekalian makhluk. Jadi kata Ibnu Katsir, Al-Ankabut yang kita baca atas saat ini, surah yang kita, ayat yang kita baca atas saat ini, surah Al-Ankabut ayat ke-6. Ayat ini surah Makkiyah. Jadi maksud siapa yang berjihad, maksudnya sesiapa yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh itu dikira sebagai orang berjihad. Inilah yang kita buat setiap hari. Jihad setiap hari. Nak sembahyang subuh, jihad nak. Jihad. Nak sembahyang subuh, jihad. Nak pi masjid untuk sembahyang subuh, lagi nak kena jihad. Tidak ni? Tuan-tuan tahu tak? Jemaah kekurangan hampir 50%. Setiap masjid selepas daripada tempoh PKP 50, hampir separuh. Saya tak tahu masjid Fastabiqul Khairat macam mana. Tuan-tuan boleh jawab sendiri. Jemaah kurang tak? Kurang tak? Kurang. Saya pergi tak mana pun saya tanya, jawapan dia sama. Sama ada memang betul kurang ataupun dia segan dengan saya, dia anggap bil kurang ustaz. Saya ikut salah lagi, malu pula ustaz kan. Kurang. Pasal apa? Pasal orang dah mula terbiasa semayang di rumah. 2 tahun dia semayang di rumah. Dan mula-mula dulu merasa gelisah juga, rasa macam ya tak patut aku semayang kat rumah ni, rumah. Lepas-lepas tu dah, dia terbiasa dah. Dia tak rasa apa dah. Tuan-tuan, jihad. Nak baca Quran kena jihad. Dan mujahadah kita dengan ibadat ni sampai mati. Sampai mati. Mujahadah nak buat ibadat ni sampai mati. Sebab ibadat bukan benda yang nafsu kita suka. Nafsu tak suka. Bila nafsu tak suka ni kena lawan lah. Benda yang sesuai dengan nafsu tak payah lawan, ikutnya ikut. Benda yang nafsu tak suka kena lawan ni jihad. Orang yang lawan tu nama mujahidin, pejuang, orang yang berjihad. Kerja jihad tu nama mujahadah. Tahu tak antara benda yang tak ada dalam hati kita ni tuan-tuan, nama dia halawatul iman. Tak ada kat hati kita. Tuan-tuan saya tak tahulah. Mungkin tuan-tuan hati tuan-tuan ada halawatul iman.
Nak tahu kita ni ada halawatul iman ataupun tidak, tengok rasa seronok kita bila kita buat ibadat. Rasa macam mana? Nak mai ibadat tu, nak mai solat yang akan datang tu, dia seronok nak pi. Dia semayang maghrib ni, dia tak sabar nak tunggu isyak. Dia sedap. Dia tidur malam tu, dia tak sabar nak bangkit pukul 4 untuk dia bertahajud. Dia tak sabar. Sebab tu ada yang tak mau tidur, tapi dia kena tidur. Sebab kalau dia tak tidur sehari, dia tak cukup rehat. Dia tidur juga, tapi dia tak sabar untuk bangkit tahajud. Kalau ada orang yang hari ni dia tak sabar nak khatamkan Quran dia, dia baca, ya Allah, baca, sedap baca, nak tunggu next juzuk yang akan datang, pasal apa dia tak sabar nak pi, pasal apa dia tak sabar nak tunggu, pasal dia dapat manis iman. Kita tuan-tuan baca Quran, orang baca Quran tak sabar nak baca lagi, tak puas, baca lagi. Muka surat dah habis kat bawah, nak berhenti kot, baca lagi lah. Baik kat bawah, nak berhenti saja, berhenti macam ada kerja, tapi baca lagi. Lepas tu dia baca, sedap-sedap dah habis satu juzuk. Kita baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Dalam hati baca, tak mana nak berhenti lagi, tak mana nak berhenti. 3 ayat cukup. Dia tak sedap. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Main masjid tak sedap. Duduk dalam majlis ilmu tak sedap. Nak mai. Kita. Malah ni dah kuliah ni, ceramah ni. Nak pi duduk kat dalam kuliah. Tapi lah hati dia kata apa? Kalau ustaz tak mai syok lah. Dia nak pi. Kalau ustaz tak mai, dia mai tu, dia mai parking kereta tu, dia tengok kereta ustaz dah. Parking penceramah kosong lagi. Nampak gaya cerah masa depan malam ni. Dia masuk semayang tu, elok bagi salam, cari tengok kok ada rupa-rupa kelibat ustaz mai ceramah hari ni. Tak nampak. Duduk pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita nak maklumkan, dimohon maaf ya, ustaz tak dapat sampai, traffic jam, dia sangkut, jadi dia mesej, dia kata mungkin dia tak sempat sampai di kuliah pada malam ni, kita tangguhkan. Tahu dia kata apa? Alhamdulillah. Seronok. Alhamdulillah. Tak, ni bukan cerita orang ni, dia cerita dia yang nak buat ni. Tak pasal apa, dia syukur bila benda yang dia nak buat itu dia tak dapat. Tahu siapa? Sebab tak sedap. Sebab dia mujahadah, dia masih duduk dalam posisi lawan. Kalau tak boleh buat, lega, alhamdulillah, aku dah niat nak buat dah. Tapi orang yang dapat mana, kalau dia tak dapat, dia sedih. InsyaAllah kalaknya, ruginya, rasa rugi. Kita rugi juga tak mulut. Bini tanya, balik awal malam ni, ustaz tak mai, ruginya latih. Alhamdulillah, boleh balik awal sikit tengok TV. Tuan-tuan, bukan cerita pasal orang, kita sendiri tahu. Ada para sahabat keluar nak pergi perang, kalau perang tak jadi sedih. Lawan Rasulullah, lawan. Waktu perang, waktu perjanjian Hudaibiyah, lawan Rasulullah, balik apa? Kita lawan. Kita dah sampai tahun ni dah. Rasulullah kata, kita balik. Cukup kepala, kita balik. Protes tak puas hati. Pasal apa? Tak boleh perang. Kalau kita nak kena pergi perang, kena pergi tak? Kena pergi lah. Kita ni orang Islam, ni kena taat perintah ulul amri kita pergi perang, kita kena perang. Keluar terang, tiba-tiba dimaklumkan bahawa musuh tak jadi main. Alhamdulillah. Balik. Tengok ni, ada orang sebab apa? Sebab manis iman. Salasan man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara yang kalau ada 3 perkara ni pada seorang, dia akan mendapat kemanisan iman. Tengok ada tak 3 benda ni ada kat kita? Ada tak 3 benda ni kat kita?
Kalau ada, kita boleh dapat manis iman, peluang tu ada. Tak ada lah kita. Sebab dia ada kaitan dengan jihad. Nombor satu, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasul itu melebihi daripada yang selain daripada keduanya. Cinta ke Allah dan Rasul duduk atas sekali, yang lain semua duduk bawah. Yang ni cinta bukan tunggu sebut kat mulut. Kahwin 30 tahun duduk tidak malam sebut lagi tak? 30 tahun dah nikah, 40 tahun dah nikah, umur lah ni dah 68 dah. Ada nak tidur malam-malam? I love you. Ada? Cakap kat malung. Saat nak tidur, nak buang gigi tu. Buang gigi pun. I love you. Bini kata apa? Buang tebiak apa lelaki aku nak mampu. Dah, cinta ni bukan tunggu cakap. Cinta ni dia terzahir dengan perbuatan. Dalam hidup kita, siapa kita utamakan? Kalau ada yang terlalu kita cinta, sudah pasti dia duduk di paling depan. Kerja dengan Allah, mana lebih utama? Allah lebih utama. Berapa ramai orang meninggalkan kerja, meninggalkan Allah kerana kerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu semayang, dia buat apa? Aku tengah kerja. Boleh tak nak pergi semayang Ustaz? Boleh. Nantilah, kerja lebih penting. Padahal sama aja. Dia pergi semayang Ustaz, dia ambil 10 minit bang ni. Satgi dia pergi semayang satgi pun 10 minit. Tampu. Sama juga. Pasal apa? Pasal kerja lebih utama kat dia. Dia keluar, dia buat apa? Apa pasal hidup? Yang mana lebih utama? Dia sendiri tahu. Dia ni masjid, mai masjid. Kalau boleh, kalau ada dinding kat belakang tu, dinding belakang sekali tu dia ambil duduk. Pasal apa? Pasal kalau boleh nak dia nak tapi dia tak sedar. Orang sedar, tak ada masalah. Hari Jumaat lagi ketara. Kalaulah tak kerana sembahyang Jumaat tu wajib, tak mai dah. Tak mai dah. Mai Jumaat dia orang. Bini dia tanya, abang, dekat masjid tu, kalau abang pergi main Jumaat, tempat mana pot abang suka duduk? Mana tempat abang best sekali, paling suka abang duduk dalam tentu yang abang duduk? Tahu dah? Pernah pergi masjid tak? Pernah? Tahu tak tandas dia tahu dah? Tahu? Tepi pintu tandas tu. Tahu tu bab. Dia nak duduk paling jauh sekali. Kalau Sallallahu Alaihi Muhammad masuk masjid tu, dialah orang paling lambat sekali nak masuk, orang paling awal lagi nak cergah keluar. Tu tanda cinta ke tanda benci? Abang, jom kita pergi makan kenduri rumah Pak Lang. Aku melihat ambil Pak Lang hang tu. Pantang aku tulis apa dalam Facebook, dia balon aku. Pantang tulis apa lagi, dia balon aku. Tak mau. Dia kata, lah bang, pergilah. Sagi kalau tak pergi sagi, dia kata apa pula? Halah, jomlah. Tapi jangan lama-lama sangat. Pasal apa? Meluat. Lepas tu pergi kenduri pun duduk kat luar. Cepat sikit, balik cepat. Pasal apa nak balik kalut sangat? Berat aku. Masuk itu, boom, pergi. Kalau suka, jom pergi awal sikit, tak apa. Boleh sembang-sembang. Boleh melawak-melawak, makan sama-sama. Lama tak jumpa. Pasal apa? Pasal sayang, pasal suka. Kita dengan rumah Allah lagu tu lah. Lagu tu kita dengan rumah Allah. Mana duduk nak pi, sebab nak kena pi. Nak kena pi. Tapi tak sedap, tak selesa duduk dalam rumah. Gelisah duduk rumah Allah, gelisah. Tu kan tanda cinta. Tu cinta kan meluat. Faham tak faham tu? Tuan-tuan, jadi tuan-tuan nilai sendiri lah. Yang kedua,
nak dapat kemanisan iman ni, kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mencintai saudaranya, saudara Islam, dan tidaklah dia cinta melainkan semata kerana Allah, bukan sebab lain. Cinta ni dalam hadis yang lain Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia cinta pada saudara dia sebagaimana dia cinta diri dia sendiri. Antara tanda cinta dekat saudara ni apa? Nasihat. Ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat. Kata ulama mufassir, apa maksud an-nasihah ni? Dia mengharapkan kebaikan kepada saudaranya sebagaimana dia harapkan kebaikan itu ada pada diri dia. Kita nak masuk syurga, kita nak kawan kita pun masuk syurga sama dengan kita. Kita tak mau masuk neraka, kita tak mau juga kawan-kawan kita pun, Allahumma salli alaihi wasallam, masuk neraka macam mana kita tak mau masuk neraka. Faham tak? Jadi apa benda yang kita duk buat dan yang benda yang kita tinggal, kita nak kawan kita juga buat dan kawan kita juga tinggal. Maka di sana ada satu benda nama dakwah. Di sana ada satu benda nama dakwah. Kita ajak orang buat macam mana kita nak buat ni, tuan-tuan mai duduk sila kat masjid. Kawan-kawan kita tak pernah mai masjid. Berapa kali tuan-tuan bagi tahu dekat dia, jomlah pergi masjid. Pasal apa kita pergi masjid? Pasal kita nak masuk syurga, pasal nak belajar ilmu, nak jadi orang baik. Dia, kita nak dia pun jadi orang baik. Tu kasih. Dakwah ni perlu jihad. Sebab Nabi Nuh alaihi salam, dakwah dia, jihad dia ialah dakwah. Pada rujuk surah Nuh ayat 5 sampai 8. Fala rabbi inni da'autu qaumi laylan wan nahara falam yajidhum du'ai illa firara wa inna kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ila akhir ayat Nabi kata, Allah sebut, Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, maka seruanku itu hanyalah untuk menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampunkan mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinga dan menutup bajunya ke muka. Bukan takat ni, tutup muka tak mau tengok, sumbat telinga tak mau dengar. Tu kaum Nabi Nuh alaihi salam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan mereka tetap menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru kepada mereka secara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi secara terbuka dengan diam-diam. Dan dengan diam-diam maka aku berkata kepada mereka, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, minta ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia maha pengampun. Dalam kitab Al-Maraghi, tafsir Al-Maraghi menyebutkan bahawa Nabi Nuh berjihad dengan berdakwah kepada kaumnya agar kembali ke jalan yang benar dengan bercara berdoa dengan bersungguh-sungguh. Dia panggil dakwah bil qalbi. Dakwah, jihad, ya, jihad di sisi Nabi Nuh, dakwah. Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan, kita nak kena buatlah. Buat apa? Adik-beradik kita, kawan-kawan kita, buatlah tuan-tuan. Buat takat mana kita mampu buat. Tuan-tuan ada Facebook kan? Facebook kita tak payah duk lah yang merepek-merepek, tak payah duk lah yang duk mapu-mapu macam tu. Cuba post benda-benda yang orang boleh ambil manfaat. Nak post apa? Mayang duha jom, orang kata Allah hang tu nak tunjuk bagus sangat kan? Biar kat dia nak kata apa tuan-tuan?
Tuan-tuan duduk sampai ke tahap tuan-tuan duduk dalam satu grup WhatsApp, orang tak selesa dengan duduk dengan adanya tuan-tuan dekat dalam tu untuk depa merapu. Depa nak merapu, tapi kita duduk ada dalam tu, depa tak jadi merapu. Dah cukup dah untuk kita ni. Pasal kita dah memberi manfaat kepada orang daripada buat benda-benda yang tak baik. Faham tak? Dia kata apa? Tu suruh mampu lebih ni, Ustaz Jadian ada kat dalam ni. Dia panggil kita Ustaz Jadian. Dia panggil kita Ustaz Mi Segera. Ada ni Ustaz Mi Segera, Mi Maggi, Mi aduk dalam Mi. Jangan aduk meratik lebih-lebih. Kita berdesi, telinga azam berak. Wajab ni kata kat aku ni. Tapi kita duduk dalam tu, mereka tak merapu. Okey dah dah. Maksudnya kita ni dah ada peranan. Orang nilai dah kita ni orang baik. Cukup kan? Ni kadang-kadang tak payah cakap apa pun. Depa pipu merepek kat dalam tu. Dia kata apa? Weh, hang apa pipu dalam ni? Hang tahu tak ustaz ada kat dalam ni? Weh, sorry, salah bilik. Salah bilik dia kata. Dia nak pulang dalam grup lain, pulang dalam grup tu. Itu kita kata tu, awak kalau dalam grup ni ustaz ada jadi berdosa, kalau dalam grup lain tak berdosa ke? Sama ke berdosa ada. Tapi paling tidak daripada dia buat 5, ditolak 1 dengan 4. Okeylah, ada manfaat juga kita ni. Tapi jangan pula kita jadi sebaliknya, dengan ada kita lagi merapu. Lagi merapu. Dia pada relax, dia masuk kita pompa merapu. Maksudnya kita duk tambah maksiat orang. Dengan ada kita orang bertambah maksiat. Kan lagu tu? Ni, banyak kerja kita tuan-tuan. Kawan duk pergi ambil gambar tumpuk punggung tu tuan-tuan. Kita susah hati. Tu kerja kita nak kena buat. Apa kita buat? Kita tolong share pula tuan-tuan. Memang dia nak yang tu. Dia buat benda merepek tu bagi orang marah. Memang suruh orang share. Memang suruh orang sebar. Tu tujuan dia. Black marketing dia bagi. Cara marketing dia macam tu. Buat supaya orang keji, buat supaya orang marah, buat supaya orang kata macam-macam, orang kenal dia siapa. Yang tu dia nak. Maka kata pi. Tuan tengok, akhirnya beli rumah 5 juta tuan-tuan. Siapa duk promote? Kita duk promote. Hang tengok dia ni, kurang ajar apalah, tak reti agama ni lah apa semua. Kita pergi share kat orang. Orang tu tengok lah, orang tak kenal jadi kenal. Dulu tak kenal jadi kenal. Dia ni jual produk apa tau? Dia cari-cari pula. Orang tu jual produk ni rupanya. Beli pi lah. Baby kali dia punya panggil lah. Aku nak beli produk dia je, bagus untuk aku. Kalau semua orang marah kat dia, sale dia tak naik lah tuan-tuan. Pasal apa sale dia naik? Pasal kita duk tolong promote dekat dia. Apa kerja kita buat? Macam mana cara kita nak nasihat? Apa tindakan kita supaya maksiat itu tak berterusan? Tapi kata man ra'a minkum munkaran, apabila kamu tengok kemungkaran, cegah dengan tangan. Fa yughayyiru bi yadihi, cegah dengan tangan. Apa tindakan tangan kita? Kita tolong share pula. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tak mampu pi nasihat, tegur. Nasihat bukan tunggu bercakap depan-depan. Boleh jadi kita pi bagi tahu dekat jabatan agama ke ataupun orang-orang yang ada authority untuk pi ambil tindakan, ambil nasihat. Gunakan lidah kita. Ataupun ni fa biqalbi, tak mampu juga hati rasa tak seronok, gelisah, tak syok. Fa innahu adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Sampai seorang sahabat kata, kalau kamu tengok maksiat depan mata kamu, hati tak rasa apa-apa, ketahuilah iman sudah tidak ada dalam hati kamu. Pasal apa? Tak ada. Pasal kalau ada iman, hati mesti gelisah tengok maksiat. Kerja banyak nak buat tuan-tuan, tiap-tiap hari lagi merapu budak-budak kita. Buat TikTok ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pun ada TikTok, tapi saya tak pernah buka TikTok saya. Saya tak tahu apa yang berlaku. Ada admin saya, dia duduk kerat video-video saya tu, dia bubuh dalam TikTok. Mudah-mudahan kita duduk dalam tu, kita duduk dakwah takat-takat mana yang kita mampu untuk dakwah. Kalau kita tinggal terus pun tak boleh juga. Kalau dapat 10 orang tengok pun, at least ada juga 10 orang yang boleh ambil manfaat daripada tak ada langsung. Kena juga buat. Paling tidak tu ada alasan kita. Salat al-Jumat nanti depan Allah kan. Nabi tanya dekat Nabi Nuh AS. Allah tanya dekat Nabi Nuh, hal balighta ya Nuh? Allah tak tanya, wahai Nuh, berapa orang ikut kamu? Tak.
Allah tanya, kamu sampai tak Nuh? Nah, telah aku sampaikan. Selesai dah. Takat tu je tanggungjawab kita. Orang nak dengar, orang tak dengar, orang nak tengok, orang tak tengok, tu bukan kerja kita. Kerja kita pergi sampai lah. Bagi ada jawapan depan apa. Tapi tuan-tuan tengok anak-anak kita dah buat apa lah ni. Boleh pergi semayang dengan kipas. Kita pun cannot breathe. Tak cannot breathe, tak boleh fikir. Ipi buah kipas lagu tu, dia serelumkan telekung, dia ambil datang bagi salam. Ya, Assalamualaikum. Dan pula pergi pacak kamera kat depan setting timer. Berlakon tang bagi salam. Tuan-tuan tahu tak apa hukum berlakon tang semayang tu, ambil tang semayang? Allah larang, tak boleh dalam agama. Sampai kalau tuan-tuan nak berlakon, kotlah satu hari jadi pelakon, katalah. Mana tahu Sallallahu Alaihi Muhammad apa ni Samsul Yusof panggil tuan-tuan berlakon dalam apa nama mak kilau 2 ke, mana tahu kita jadi pak pacak tu, jadi hang kebun. Ada scene pula tu, scene semayang, kena semayang tu bagi sempurna, tak boleh semayang berlakon sekerat-sekerat. Semayang bagi sempurna, dia berangkat takbir Allahu Akbar, semayanglah sunat mutlak. Kena hari tu semayang waktu duha pula berlakon tu, semayanglah sunat duha. Dia nak ambil part sebagian hujung tu saja, ikut suka mereka lah. Tapi kita yang berlakon tu mesti semayang secara sempurna sampai habis. Tutup aurat kena sempurna, tak boleh duduk berlakon. Kalau rasa tak mau berlakon, ambil tang doa sudah. Ya Allah, ya Allah, tak apa, jangan duk ambil part daripada semayang tu. Depa duk ambil part tang bagi salam tu, tuan-tuan sekalian tu, Sallallahu Alaihi Muhammad dengan berlakon apa ni kipas kat depan, kipas kat belakang, pergi salam pula tu. Dia ambil ke tu salam. Ini menunjukkan bahawa anak-anak kita duduk dalam kejahilan. Ramai lagi orang jahil. Ramai orang tak tahu. Kita nak marah lebih-lebih pun mungkin dia saja, bukan saja nak menghina agama dia, tapi dia tak tahu. Kalau dia tak tahu, apa tindakan kita nak bagi dia tahu? Takkanlah kita nak maki dia pun aja. Mana? Bodoh, tak reti, ahli neraka. Subhanallah. Tu kan kita pergi nasihat. Dia dengar, dia tak dengar, sudahlah. Okay, yang tampak punggung itu ni, bila kita nasihat, dia kata apa? Yang tepuk tu bukan lagi hang. Ibu kita lagu tu lah. Baby kat dia lah tuan-tuan. Kita dan nasihat cukup. Dia nak dengar, tak dengar, bukan kerja kita. Tapi kita buat dah. Kena buat. Kena buat. Kena nasihat. Allahumma salli alaihi. Takkan nak biar dia pada. Seorang pergi jumpa syekh. Dia kata, wahai syekh, saya tengok ramai orang Islam duduk minum arak dalam pub. Ramai orang duduk minum arak dalam disko, dalam pub. Orang Islam. Saya nak minta izin syekh satu je. Kalau syekh kata ya, saya buat. Apa dia? Saya nak pergi buah bom dalam disko tu, bagi mati depa. Perbuatan-perbuatan yang mengundang bala Allah. Allah tak bagi. Saya nak mencegah kemungkaran dengan tangan saya. Dah berhenti azan aja. Sambungan cerita ini sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Wasyaraful atam tukhliful mi'ad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Jadi dia pun pergi jumpa syekh dia. Dia kata bagi je perintah, kata on aja, kata okey je, saya akan pergi buat. Apa dia? Saya akan pergi bom depa semua bagi mati. Senang, selesai masalah. Sebahagian daripada orang-orang yang buat maksiat. Kau apa kata syekh? Kalau depa tengah duk buat minum arak tu, depa tengah buat maksiat, tiba-tiba depa mati depa tu pi mana agak-agak? Kalau depa mati nanti depa pi mana agak-agak? Masuk neraka. Masuk neraka. Kalau mereka mati masuk neraka, maka itulah yang sangat-sangat dikehendaki oleh syaitan. Itulah syaitan duk buat kerja. Syaitan memang duk buat kerja bagi umat anak cucu Nabi Adam mati masuk neraka. Maka kamu tolong buat kerja syaitan lah macam tu. Betul tak dah? Tugas kita ni ialah untuk ajak orang masuk syurga. Kita pun belum tahu masuk syurga, tuan-tuan. Kita nak masuk syurga. Dan kita nak saudara si Islam kita pun masuk syurga sama dengan kita.
maka di sinilah perlu adanya jihad. Jihad apa? Dakwah. Ajar. Kita ni nak ajak lagi dekat dengan kita, lagi susah nak ajak kan. Kadang tak kenal pergi dakwah lagi senang. Jom pergi masjid lah. Kita pergi kadang orang tabligh pergi rumah kita, kita lari. Nampak-nampak tu berjalan berocoh. Sudah. Apa tu? Tu orang tabligh. Lari pesan kat anak. Bagi tahu kata ayah tak ada. Assalamualaikum. Salam kata. Ni ayah dah. Ayah beritahu tadi, dia beritahu dia suruh mak dia tak ada. Kita tak apalah. Alah tuan-tuan, dia bukan nak buat apa. Bukan nak pergi makan tuan-tuan pun, bukan nak meminta duit tuan-tuan, dia nak ajak tuan-tuan pergi masjid je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemputlah pergi masjid malam ni insya-Allah. Kita ada bayar dekat masjid insya-Allah. Dia datanglah masya-Allah. Kenapa? Baiklah. Malam ni kita ramai-ramai dekat masjid, mainlah tuan-tuan insya-Allah. Kan? Bukan dengar lah. Baik dah, insya-Allah. Malam ni saya pergi, tak pergi pun. Tak apa dengan tu. Takut. Takut apa? Dia buat kerja lepas. Sebab tu saya kata respect. Orang-orang buat ni, orang-orang tabligh yang boleh keluar pergi rumah orang, tinggal keluarga dia, tinggal saat keluar 3 hari. Salih alaihi Muhammad keluar sebulan, keluar 40 hari. Salih alaihi Muhammad. Orang hebat. Bukan senang nak buat kerja tu. Bukan senang nak buat kerja tu. Pergi jumpa orang, jom pergi masjid, jom pergi masjid. Tapi mudah lagi nak ajak orang pergi masjid yang orang tak kenal tu, daripada ajak pergi masjid orang yang duduk dalam rumah kita. Balik rumah kampung ni, balik kampung raya itu, abang-abang kita tak pergi masjid, adik-beradik kita tak pergi masjid. Berapa ramai yang ajak, berani ajak, abang jom kita pergi masjid bang. Tak keluar sebatah, kita ikat sebas tak motor pergi. Bukan cerita tak pergi masjid, anak beranak kita tak pakai tudung pun ada. Anak saudara kita tak pakai tudung. Kadang kakak kita pun tutup aurat tak sempurna lagi, tak berani tegur dia. Lagi dekat orang tu kita, lagi susah kita nak tegur. Tapi kena buat. Nak buat insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Ada beberapa peringkat jihad dalam hidup kita ni, ada beberapa peringkat jihad. Kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zad al-Ma'ad, jihad ada 4 peringkat. Salli ala sayyidina Muhammad. 4 bahagian. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jihad jihad memperbaiki diri, iaitu melawan hawa nafsu. Ni peringkat awal kali. Jihad ni yang kena ada kat kita semua tuan-tuan. Jihad untuk duduk belajar, jihad untuk cari petunjuk, jihad untuk cari jalan agama yang sebenar. Sallallahu alaihi Muhammad. Mula-mula sekali jihad tentang hawa nafsu ni tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, dia ada 4 peringkat. Ni nak lawan hawa nafsu ni, dia ada 4 peringkat pula. Nombor 1 sekali, belajar. Keluar pergi belajar, keluar pergi cari ilmu, keluar cari jalan petunjuk. Oh subhanallah, saya sebut aja tadi dah, ingat senang nak keluar. Nak keluar tu pun, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya Muhammad. Bukan senang lah. Akhirnya sampai juga berjaya dah melepasi jatuh dekat Umar. Duduk dekat dalam ni, ingat senang pula nak duduk ni sampai habis. Pak ni, tadi bunyi lah, tet, ingat nak berhenti lah, dia kata. Dia sambung pula dah, ajeng keren. Lepas tu dia main dah lagi lenguh kat kaki lah, dia main lenguh kat pinggang lah, dia main Allah mengantuk lah, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah mengantuk. Sagi keluar cerah, mengantuk ke mana, lenguh pergi mana, kebas tak tahu pergi mana, hilang. Mujahadah, ya Allah, mujahadah. Ni kita ni kalau duduk macam ni okey lah. Kami dulu tuan-tuan mengaji, duduk sila pun tak boleh. Ada guru yang syadid ni, yang dia keras. Bukan keras, dia macam, dia sangat menjaga adab. Duduk macam mana? Ingat hadis Nabi. Waktu tu syarah pula hadis 40 Imam Nawawi.
Hadis yang kedua tu hadis tentang Islam, iman, ihsan. Tawal tu kan malaikat ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila Nabi SAW fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wada' kafai ala fakhdhayhi. Dia cerita muncul seorang lelaki yang sungguh putih pakaiannya, sungguh hitam rambut dia, tak ada tanda-tanda permusafiran pada dia, dan tak ada pula di kalangan kami yang kenal dengan dia. Tu malaikat Jibril. Dia mai duduk fa asnada rukbatayhi, duduk depan Nabi, lutut bertemu dengan lutut, letak dua tapak tangan atas paha. Dia kata kalau duduk dalam tu, malaikat Jibril ajak nak duduk dalam majlis ilmu tu macam mana? Lutut dengan lutut ni maksudnya kalau duduk bersila tak bertemu lutut dengan lutut ni. Duduknya macam mana? Duduk macam tahiyat awal tu, macam tahiyat iftirash atau tawarruk tu. Ya dah. Tu cara duduk. Kemudian duduk dalam keadaan sopan, jangan duduk belunjong, tak beradab. Kan Salih Somad jangan duduk biadab dalam majlis ilmu. Guru saya satu hari dia pergi ceramah dekat Salih Somad dekat Puchong. Dan elok ceramah baru 10 minit kot. Dia kata saya minta maaf, saya terpaksa berhenti sebab masjid dah majlis ini dah hilang barakah sebab ada seorang dekat belakang yang lunjurkan kaki ke arah saya. Berhenti tutup kitab balik. Pasal cabut barakah, pasal hilang adab. Jadi subhanallah, kalau nak suruh main macam tu maka tuan-tuan tak main dah. Dia kata apa ustaz, kami boleh main bersila ni pun karaoke lah. Nak suruh duduk pula macam tu pula apa semua pakai dak dah, dia kata. Tapi subhanallah tuan-tuan, saya cuma nak duduk dalam keadaan macam ni pun mujahadah. Bukan cerita duduk macam ni, tuan-tuan ambil kerusi pergi bersandar kat belakang pun orang tak kata apa. duduk tak ada apa, asal main je pun dah cukup dah. Tapi nak main tu pun mujahadah. Kita mengaji cara orang tua-tua macam ni lah tuan-tuan. Cara orang tua-tua mengaji kena mujahadah kuat. Bukan cerita mujahadah waktu mengaji ni waktu tua aja. Waktu sekolah rendah pun sama. Waktu tadi kau lu ingat tak? Nak pergi sekolah pagi-pagi macam mana punya mujahadah? Tu budak-budak lagi. Mak kita bangkit lah inggut. Angkat kita ni buh baju uniform sekolah tu, mata duk pejam lagi. Sampai sekolah tu duduk lena lagi. Cikgu pula mujahadah dengan kita. Aduhlah. Saya lu waktu tadika ingat tuan-tuan tak mau pi tadika. Cikgu main saya lah batch pertama yang ada tadika. Sebelum tu tak ada tadika lagi. Cikgu main panggil di rumah, ambil selipar balik cikgu tu. Punya tak mau pergi sekolah tu. Kita tak payah pergi sekolah, tak payah. Waktu kita tak ada tapi tadika tak apa. Masuk sekolah darjah 1, cara darjah 1. Sekolah rendah, cara sekolah rendah, mujahadah. Ingat senang ke tuan-tuan nak pergi sekolah waktu sekolah rendah. Mai sekolah menengah, cara sekolah menengah, dah gaduh dengan motor pula dah. Tuan ni, bapak kita duk pening kepala, ya dapat motor pula, tak pergi sekolah pula dah. Ponting sana, ponting sini, Allah dia seronok. Waktu tu ada markah pula dah. Ada budak pula boleh tulis surat pula tuan-tuan, selit kat meja kita tengok-tengok, pecah kaca, pecah gelas pula dah. Mujahadah lagi. Kalau tak lawan hari tu tuan-tuan, ni tak edit je orang aku ni. Tuan-tuan berhenti nanti kau ni. Mak kita dulu nak berhenti lah, tak mau pergi sekolah dah. Hantahan zat sampai SPM. Pak kita orang pening kepala dengan kita. Sabar pergi lawan akhirnya sampai ke SPM. Sampai ke SPM cikgu kata, "Alajak pi lah sikit, pi mau ambil diploma." Dah masuk universiti, cara universiti pula dah. Lagi mujahadah. Tuan-tuan perasan pun tidak, lagi tua kita dalam ilmu, lagi mujahadah kita nak belajar. Lagi mujahadah, cabaran dia lagi besar. Betul tak lah? Betul ke tak betul saya cerita ni? Nampak macam duk flashback kan? Aduh. Tuan-tuan ingat dulu zaman-zaman saya lah. Ingat tak ada ni pondok telefon tepi asrama dulu ni. Ni tu dia bawa duit sili penuh berotak, masya-Allah. Cerai bergayut. Dia gulung tali tu sampai berimpun. Aduh, subhanallah, mujahadah. Bila dah habis belajar, mai mujahadah yang kedua pula. Apa dia? Nak beramal dengan ilmu yang dia belajar. Nafsu tak mau, nafsu tak bagi. Nak pergi belajar, nafsu tak bagi dah. Nak beramal, nafsu tak bagi dah. Dia bukan suka.
Kita ni duk mengaji sembahyang duha lebih kelebihan. Saya yakin semua yang duduk depan saya semua tahu kelebihan sembahyang duha. Tahu kan? Tahu. Tapi berapa ramai yang buat? Pasal apa tak buat? Sebab nafsu tak suka. Tahu tak sembahyang sunat? Puasa sunat? Tahu? Tahu tak kelebihan puasa sunat? Tahu ni nak mai 9 Zulhijjah. Ya Allah akan ampunkan dosa setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Tahu tak? Hebat. Nafsu tak suka. Nafsu tak suka, dia tak bagi. Dia tak mau. Nak beramal dengan ilmu pula. Yang ketiga tuan-tuan, berjihad pula apa ni? Berjihad nak menyampaikan ilmu kepada orang lain pula. Itu susah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak menyampaikan. Tak payah duk cerita kat orang lah. Tu pun bukan bagus sangat. Tu tengok orang tu nak hantar mesej sikit dia apa mah. Hang pun nak tegur orang, hang pun tak betul. Nak ajak orang buat ibadat, hang pun duk malas lagi nak buat. Kita pun okey, tak buatlah. So, nafsu tak suka. Kata kat diri tu, aku nak nasihat tu bukan pasal aku baik. Sebab aku tak baik aku nak nasihat tu. Cuma mudah-mudahan dengan nasihat tu memaksa aku untuk jadi baik. Aku dah suruh orang buat, tapi aku tak buat, tak patut sangat. Akhirnya dia paksa diri kita untuk buat. Kita duk larang orang buat maksiat pun sama kan? Pasal apa? Bukan sebab kita baik. Pasal dengan kita duk tak bagi orang buat tu, takkan aku nak buat bila aku duk suruh orang jangan buat. Aku duk jangan buat, kita buat. Tak. Kalau kita terbuat juga, paling tidak kita rasa gelisah pada diri, aku duk larang orang buat tapi aku buat. Betul tak ni? Allahumma salli. Yang keempat, kata Ibnul Qayyim, dan jihad melawan nafsu ni tuan-tuan, ialah berjihad dengan kesabaran ketika berhadapan kesukaran dan keseksaan daripada makhluk untuk berdakwah di jalan Allah SWT, dan menanggung semuanya dengan mengharapkan keredaan Allah. Apa? Jihad apa? Nak tahan telinga daripada orang kata, nak tahan hati, sabar dengan fitnah, ujian macam-macam orang, kesukaran, seksaan dilalui untuk orang nak berdakwah. Itu jihad yang pertama. Jihad yang kedua, selepas jihad melawan nafsu, jihad melawan syaitan. Syaitan pula, ya Allah, salli ala sayyidina Muhammad. Jihad melawan syaitan ni ada dua peringkat. Jihad yang pertama, melawan syaitan dengan membuang segala kebimbangan dan keraguan yang dilemparkan oleh syaitan kepada manusia untuk merosakkan iman. Iman lontak kat dalam hati. Syaitan duk bisik, hang betul ke tak ni hang buat ni? Ni handuk dalam jemaah ni, betul kan ni jemaah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Entah-entah yang sana tu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul. Ada 73 kelompok, satu kelompok aja masuk syurga. Hang rasa hang ni, entah-entah dia yang betul. Saya pernah duduk sembang dengan seorang tu tuan-tuan, dia ni orang Kristian. Daripada Penang sampai KL nak cerita dengan dia. Dia duduk sembang dengan saya. Dia kata, "Jeffrey, you believe in Adam?" Yes. Adam is our prophet. Kita dia pun wise man dia panggil. Betul semua daripada Nabi Adam, cerita pasal sejarah. Sama semua. Sampai tang Jesus. Do you believe in Jesus? Yes, of course. Do you believe Jesus? Yes. Do you love Jesus? Yes, of course I love Jesus. And who's Jesus? Jesus is our prophet. One of the prophet, salah seorang daripada Nabi, kita kata. Kan dialah Jesus tu bahasa Inggeris kan, Isa tu misalnya. Kita boleh dia kata Jesus kena crucified, died, mati, dia kata ini pengorbanan Jesus kepada umat. Dia kata tak, Jesus tak mati, kita percaya Jesus tak mati. Jesus ini angkat, satu hari nanti dia akan muncul. Betul, samalah, Jesus akan muncul nanti di hari kiamat. Kita akan muncul sebelum lagi. Dekat kiamat nanti dia akan muncul. Sebelum daripada kiamat dia akan memerintah dunia. Dia macam surprise, dia macam syok lah. Contoh-contoh apa semua. Dia nak berujar-berujar, akhirnya dia tak boleh berujar dah dengan kita. Endingnya dia kata apa kat saya? Dia kata,
Jafri, you can believe whatever that you want to believe. Dia kata, but at the end of the day, dia kata, Jesus will come and forgive all of us and will go to Jannah, will go to the heaven. Dia kata, kita hang boleh percayalah apa-apa hang nak percaya kot suka hang, tapi nanti Jesus akan mai, dia akan memaafkan kita semua dan kita semua akan masuk syurga sama-sama. Kita dengar tu macam simple, dia tak ada apa. Tapi boleh bayang tak kalau yang dengar tu anak-anak kita yang duduk dalam Islam, tiba-tiba dia kata apa? Dia kata, oh, kalau aku salah pun duduk dalam Islam ni, satu pilihan yang salah, tapi endingnya Nabi Jesus akan memaafkan dan akan aku masuk syurga. Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, dia boleh meracuni iman kita dalam keadaan kita tak sedar. Sebab tu kalau kita tak ada kekuatan untuk baca kitab-kitab agama orang lain, jangan baca. Kalau kita tak ada kekuatan dan tak ada ilmu untuk berbahas dengan orang bukan Islam, dan jangan berbahas. Jangan berbahas. Takut kita terkena dia punya racun dan terkena dia punya jarum dia, yang menyebabkan sikit aja terganggu tak akidah kita. Dia pemasuk melalui movie. Dia buat cerita 2012, cerita pasal macam mana dunia boleh kiamat dan dunia boleh terselamat. Selamat. Boleh naik kapal pula semua pun. Jadi pula reset pula tarikh jadi 0.000 tukar reset baru. Pasal apa? Pasal dunia sepatutnya ada kiamat tapi ada orang terselamat. Gitu. No, Armageddon. Nak main langgak bumi ni, hantar Bruce Willis pergi. Mengenai Bruce Willis, I will stay awake, lagu tu. Naik atas tu tuan-tuan, dia siap drill pun terbelah, dia punya asteroid pun terbelah. Tak jadi, cancel hari tu nak kiamat, tak jadi kiamat. Kita tengok, oi tak ada apa. Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, jauh daripada sudut hati kita, takut-takut ada satu pegangan yang mengatakan bahawa kalau kena gayanya kita boleh terselamat daripada kiamat. Betul tak ni? Dan dia merosakkan akidah itu. Yang memang tuan-tuan bukan senang ni. Dia main keraguan-keraguan ni, bisikan syaitan. Nombor 2, yang jihad lawan syaitan tu. Nombor 2, berjihad melawan syaitan yang mengarahkan manusia agar memenuhi hawa nafsunya dan melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Dia bisik kita buat maksiat. Tadi bisik keraguan, yang ni bisik ajak kita untuk buat maksiat. Tak apa buat sekali je, nanti okey. Tuan-tuan tahu tak sekarang ni ada satu program usaha untuk menormalisasikan perkara ni dalam masyarakat LGBT, menormalisasikan arak, menormalisasikan upacara keagamaan orang lain kepada agama orang Islam. Contoh macam hari tu Bon Odori tu kan, orang Islam tak payah dulu terlibat, tu upacara agama mereka. Dia nak jadikan dia sebagai benda normal. Satu hari kita akan terima, tak ada masalah apa. Macam dulu-dulu, tuan-tuan ingat ada tak orang duduk pakai pakaian agama orang lain? Kita tak pernah tengok orang pakai macam Santa Claus. Orang Islam tak pakai lagu tu. Orang Islam tak pakai belit macam Sami Buta, tak pakai. Tapi lah ni anak-anak kita orang Islam, jadi yang duk kerja promoter dekat mana, mereka pakai Santa Claus, jadi pakai Satarina, jadi pakaian-pakaian keagamaan, sebab dia telah menjadi normal dalam masyarakat. Dia nak yang tu. Sebab tu tuan-tuan, program dalam TV cerita kartun yang terbaru ni, The Buzz Lightyear, salah satu karakter yang ada dalam Toy Story, semenjak daripada tahun 1997, 98 yang mula-mula sekali keluar dulu ni. Tuan-tuan sekalian, kemudian buat yang sequel dia, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Saya tengok dia punya tu, dia berkata kami nak keluarkan salah satu karakter yang ada dekat dalam Toy Story tu, bagi dia ada dia punya. Siapa ni Buzz Lightyear yang kartun ni, yang budak ni, yang robot yang mainan kepada budak tu, Tony tu, Saudara Samad nak Allahumma salli Samad nak siapa dia ni yang sangat famous pada waktu tu. Maka dia buat jadi satu karakter dan dia masukkan unsur-unsur LGBT kat dalam tu. Yang akhirnya alhamdulillah kita ucap tahniah kepada kerajaan Malaysia yang tak terima cerita tu, filem tu untuk masuk dekat dalam negara Malaysia ni, dan termasuk 13 negara yang lain
yang tak terima, termasuk Malaysia yang ke-14. Pasal ada satu adegan cium laki sama laki dalam cerita kartun. Budak-budak yang tengok ni bukan tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak tahu Buzz Lightyear tu siapa. To Infinity and Beyond. Dia pun tak tahu, saya tahu. Saya suka cerita macam tu. Kan? Kita tak tahu pun. Yang akan tengok ni budak-budak ni, anak-anak kecil ni. Dan dia nak normalkan cium laki sama-sama laki ni kepada anak-anak kita ni. Dan Disney kata dia akan incorporate banyak lagi adegan macam ni dalam filem-filem dia. Tujuan dia satu je, nak menormalisasikan masyarakat dengan LGBT. Ini cabaran yang kita berhadapan. 10 tahun akan datang, entah benda ni jadi biasa ya kat masyarakat. Benda jalan biasa dekat masyarakat. Mungkin orang dulu buat jalan kaki, jalan perempuan sama perempuan, jalan pegang tangan peluk dekat tepi-tepi jalan, dekat supermarket. Kita dah tak era dah. Pasal apa? Kita dah normal dengan benda tu. Tuan-tuan, maksudnya kita nak kena buat kerja. Yang ketiga, jihad melawan penyelewengan dalam agama. Dalam agama ni ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, macam-macam lagi tuan-tuan. Sayyid Muhammad, macam-macam ni yang duk main dalam, sampai masing-masing duk claim kata dialah pihak yang betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang terbaru kita dah sebut Wahabi yang duk bincang dalam masyarakat, sampai masing-masing duduk pada posisi ini dan dia berasa dialah yang betul. Orang yang duduk posisi itu dia kata dia yang betul. Orang duduk begini dia kata dia betul. Kita duduk ni kita kata kita betul. Endingnya siapa yang betul? Yang betul ialah orang yang duduk pada jalan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu yang betul. Ha? Masalahnya depa pula kata depa Ahlussunnah wal Jamaah, kita pula tak. Kita pun pening malah Zat. Ini dia punya fitnah akhir zaman. Ada yang buat pula ni. Cerita-cerita kita pun dengar macam. Semua orang kata tak betul ni salah ni. Mana ada nak ma'rifah meninggalkan syariat. Nak ma'rifatullah, nak kenal, ma'rifah tu kenal Allah. Nak mengenali Allah, meninggalkan syariat. Syariat ni benda yang wajib kita buat, sembahyang, puasa, zakat. Tapi tak payah sembahyang, tapi boleh kenal Allah. Itu macam tak kenal. Sebab dengan syariat boleh bawa kepada kita makrifah. Makrifah membantu kita untuk menguatkan syariat. Orang yang kenal Allah lagi kuat semayang. Orang yang kenal Allah lagi kuat ibadat. Tapi yang peliknya, kenal Allah tapi tak semayang. Itu pelik. Betul kan? Tapi duduklah masyarakat. Semayang pakai niat. Niatnya tak makan tak pakai niat. Niat makan niat. Alhamdulillah, makan dah haji. Tapi tak nampak makan pun, niat je, alhamdulillah. Seminggu kolu. Jadi subhanallah saja tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi bila dinasihat dia kata apa? Bila semua orang mengatakan saya tidak betul, itulah yang menunjukkan saya berada pada jalan yang betul. Kita pun garuk kepala. Sudah, siapa betul siapa salah, aku ke? Dia betul ke? Salah je tu pula. Dia pening kepala kita. Dan yang keempat, yang ni jihad melawan musuh yang nyata, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama jihad melawan nafsu, yang kedua jihad melawan syaitan, yang ketiga melihat jihad melawan penyelewengan agama, yang keempat jihad melawan musuh yang nyata, iaitulah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walau syi'na la ba'athna fi kulli qaryah. Sallallahu alaihi wasallam, kalau kami kehendaki, tentulah kami utuskan pada setiap negeri itu. Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat 51, Rasul yang memberi amaran. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, itulah 4 bentuk jihad yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yang menunjukkan bahawa jihad ini bukan semata-mata jihad untuk keluar berperang di jalan Allah, tetapi jihad yang kita berhadapan setiap hari ialah jihad untuk melawan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita lawan hawa nafsu kita. Nak dapat kekuatan ini, puncanya ialah ilmu. Duduk dalam majlis ilmu, belajar, dan kita akan dapat sallallahu alaihi Muhammad ilmu-ilmu yang membantu kita untuk kita setiap hari mempertahankan diri kita daripada bisikan hawa nafsu, insya-Allah. Saya ucap terima kasih pada pihak masjid yang
menganjurkan kuliah pada malam ni. Saya minta ampun, minta maaf anda ada sebarang perkasa bahasa silap cara. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadika salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.